Bismillahirrahmanirrahim warahmatullahi taala wabarakatuh. Jadi today kita akan continue lagi di dalam khusus construction material di CV 283. Jadi sesi hari ini kita akan sentuh berkenaan konkrit lah. So saya akan masuk intro to konkrit dulu hari ini. Sedikit pengenalan untuk konkrit. Jadi kita dah sentuh sebelum ni berkenaan aggregate, berkenaan simen. So seterusnya ialah konkrit. Dan seterusnya kita akan pergi kepada material-material yang lain. Alright. Okay. Kita pergi pada lesson lebih dahulu. At the end of this chapter, student will be able to explain the preparation process of concrete. Jadi pelajar sepatutnya boleh tahulah, boleh explain, boleh terangkan berkenaan penyediaan ataupun pembuatan proses penyediaan bancuan konkrit. Kemudian sedikit akan tahu berkenaan design mix based on DOE method. Kemudian dapat bezakan di antara fresh concrete and hardened concrete. Di mana fresh concrete lah fresh concrete yang baru dibancuh, dan hardened concrete lah concrete yang sudah keras lah. And then yang keempat lah to describe the commonly used concrete test and what they reveal about the mix. Jadi boleh describe sedikit common use of concrete test. Jadi kita ada 4 objektif, kita akan sentuh untuk keseluruhan. Kita akan cover lah untuk keseluruhan topik 4 ni, concrete. Baik. Kita terus pada introduction. Okay, concrete is a composite man-made material, is the most widely used material in construction industry. Jadi concrete di dalam construction industry ni adalah satu benda yang sangat penting, dan diguna pakai secara meluas. Jadi concrete ni adalah satu bahan satu bancuan yang dikira sebagai man-made material. Maksudnya perlu dibuat, diproses untuk jadikan dia. Dia tidak natural seperti aggregate dan tanah dan sebagainya. Jadi kita kena proses dia through kilang lah. So dia adalah sebagai bukan kilang, batching plant batching plant. Jadi dia adalah sebagai satu bahan komposit di mana terdiri daripada pelbagai material. So kita tahu konkrit adalah terdiri daripada air, aggregate, simen dengan nisbah tertentu. Definisi konkrit adalah air, simen dan aggregate dengan nisbah tertentu. Jadi objektif konkrit adalah untuk kita dapatkan strength and durability. Okay, it consists of a rotationally chosen mixture of binding materials such as lime or cement. Jadi simen ni bertindak sebagai bahan pengikat. Well graded fine and coarse aggregate, dan aggregate sebagai filler. Water and admixture. Air ialah untuk lebih kepada supaya akan berlaku tindak balas kimia di antara simen untuk mengikat aggregate, dan juga sebagai bahan untuk workability lah, keboleh kerjaan. Dan juga admixture. Admixture ni adalah bahan tambah. Bahan tambah ni maksudnya special punya properties yang akan kita tambah dalam sifat konkrit itu sendiri. Kita dah belajar dalam bab simen sebelum ni. Jadi antara bahan admixture ni ialah untuk rapid hardening, slow rate hardening, and then high strength, colored dan sebagainya. Dia akan berubah sedikit sifat fresh dan juga hardened concrete itu. Mengikut keperluan site, mengikut keperluan semasa lah. Okay, in concrete mix, cement and water form a paste or matrix which fills the voids of the fine aggregate and binds them, fine and coarse together. Okay, jadi saya dah explain tadi cement adalah bahan pengikat. Bila dia tindak balas dengan air, dia akan berlaku proses hydration, akan mengeras, kita akan dapatlah satu solid state punya material. Alright. The mixture then placed in forms and allowed to cure and becomes hard like stone. Jadi bancuhan konkrit yang fresh kita akan masukkan ke dalam forms ataupun acuan ataupun
Bahasa standard untuk construction ialah formwork. Kita akan masukkan dalam formwork ataupun acuan untuk bentukkan segmen ataupun section yang kita perlukan. Contoh kalau nak buat beam, kita akan buat formwork mengikut size beam yang diperlukan oleh yang diperlukan oleh design. Okay. Beam, column dan sebagainya. Kita nak bentukkan konkrit ni kena ada acuan formwork. Okay. The hardening of concrete is caused by chemical reaction between water and cement, and it continues for a long time, and consequently the concrete grows stronger with age. Okey, simen dan air akan bertindak balas, menurut tindak balas kimia yang ada dalam kedua-dua bahan ni lah. So dia akan berlaku proses hydration. Bila berlaku proses hydration akan menghasilkan tenaga dan keluarkan haba. Jadi proses chemical reaction ni akan berterusan sampailah dia keras. Sampai dia keras, dan konkrit ni sebenarnya sifat dia semakin tua semakin kuat. Dia stronger with age. The strength, durability and other characteristics of concrete depend upon the properties of its ingredients, the proportion of the mix, the method of compaction and other controls during placing and curing. Jadi kita tahu objektif kita buat konkrit adalah untuk capai strength dan juga durability, kekuatan dan tahan lama. Jadi kedua-dua objektif ni memainkan peranan yang sangat penting lah untuk kita dapatkan end product yang berkualiti. Lebih kepada durability dan juga economical lah. Jadi kedua-dua sifat ni, kedua-dua objektif ni, strength dan juga durability bergantung kepada pelbagai properties, pelbagai faktor untuk memastikan kualiti, strength dan durability ni di tahap yang optimum ataupun mengikut design. Okey. Banyak faktor yang mempengaruhi strength dan juga durability of concrete. Hampir ke semua proses daripada mula sampai habis. Semuanya main peranan akan mempengaruhi strength dan juga durability of concrete. Contohnya apa? Yang pertama ialah properties of its ingredient. Bahan-bahan dia, properties bahan-bahan dia. Adakah mengikut spek? Adakah mengikut standard? Bahan-bahan apa? Air, simen dan juga aggregate. Ketiga-tiga ni kena tengok dia punya properties. Berkualiti atau tidak. Kita kalau berkualiti, mengikut standard kita akan dapat strength ataupun durability konkrit yang berkualiti, yang mengikut standard. And then the proportion of the mix, nisbah bancuhan antara bahan-bahan ni. Adakah mengikut design? Adakah mengikut amount yang betul? Jadi kalau tidak mengikut design, tidak mengikut amount yang betul pun akan effect dia punya strength dan juga durability. Kemudian the method of compaction, kaedah pemadatan. Yang ni memainkan peranan yang sangat penting lah. Kalau terkurang compact pun masalah, terlebih compact pun akan ada masalah. Kita akan tengok nanti, kalau terlebih compact jadi apa, kurang compact pula jadi apa. Dua-dua ada masalah. Dia ada satu kadar compaction yang paling baik, yang paling optimum. Tak boleh lebih, tak boleh kurang. And then other controls during placing and curing. Lain-lain control semasa placing. Placing tu maksudnya kita letakkan konkrit lah. Daripada batching plant sampailah dalam formwork itu dipanggil placing. Transporting pun dikira sebagai salah satu faktor lah. Dan juga curing. Curing ni kira proses pengubatan untuk konkrit bila kita dah placing dia. Jadi lain-lain control ni, contoh environmental akan effect, workmanship effect, kemudian mixing bacuhan tu sendiri, cukup tak cukup, optimal atau tidak, itu pun akan effect. Lagi apa lagi? Transportation daripada batching plant ke site. Itu pun main peranan. Adakah terlalu banyak berlaku proses segregate, ataupun terlalu lama melebihi masa yang sepatutnya. Adalah senang cerita, dari from A to Z untuk proses penghasilan konkrit ni, kesemuanya main peranan untuk kita capai objektif konkrit itu sendiri, iaitu strength dan juga durability. Okey, seterusnya. Okey, ini contoh gambar lah fresh concrete dan juga hardy concrete. Hardy concrete ni yang berbentuk testing sample. Ni yang saya cakap tu cube concrete, ini dalam bentuk silinder. Yang ni adalah dalam bentuk slump test. Ketiga-tiga ni you akan buat nanti dalam lab. So ini adalah contoh satu gambar placing. Ni kira placing lah, ni nak concrete slab. So bawah ni tanah, and then satu lapisan waterproofing, and then rebar atau besi, dan barulah lapisan
lapisan konkrit. Kemudian atas ni bergantung pada kegunaan lah. Biasanya akan dirender dahulu, baru akan dipasang tile, kapet, parkir dan sebagainya lah. Okey, seterusnya properties of fresh concrete. Okay, fresh concrete is a mixture of water, cement, aggregate dan juga admixture. Ini kita sentuh tadi. The constituent material should be uniformly distributed after mixing within the concrete mass during handling and placing. Jadi bahan-bahan ni iaitu aggregate, cement, air perlu dibajuh dengan sebati untuk memastikan kualiti yang baik dan juga kena distribute secara uniform semasa handling and placing. Masa handling ni bermaksud dari kita workmanship untuk bancuhan dan juga placing. Certain properties are desired of the freshly mixed concrete even though for a short time only because it affects the quality and cost of hardened concrete. The properties are defined as follows. So ada 3 properties yang utama yang perlu kita tengok pada fresh concrete. The wetness or dryness of the mix, that is the consistency of slump. Okey, tahap kering atau basahnya bancuhan tu. Dan ini dipanggil consistency of slump. Slump test, slump jatuhan ataupun consistency lah. Kadar kering atau basahnya bancuhan tersebut. Yang kedua ialah uniformity of the mix, meaning that the concrete is mixed thoroughly, has a standard appearance and all ingredients are evenly distributed in the mix. Uniformity, keseragaman, sebatian, keseragaman bancuhan. Keseragaman bancuhan ataupun sebati ataupun cukup tak cukup sebati digaulkan sebati itu. Ada standard dia, standard appearance kita akan tengoklah, kita boleh nampak dari segi mata kasar yang mana bahan-bahan tu secara sama rata distribute, maksudnya keseluruhan bancuhan tu kita boleh nampak sama rata, batu dan pasir, maksudnya tak terasing lah, tak terasing. Sebati. Okey, yang ketiga ialah workability of the fresh concrete, that is the ease with which concrete is placed and consolidated. Workability ni apa? Workability ni ialah kebolehkerjaan of the fresh concrete. Bermaksud senang atau susah seseorang nak handle konkrit ni. Maksudnya handle ni, bila kita handle ni from preparation of material sampailah kita placekan dia. Sampai kita letakkan dalam formwork. From A to Z, adakah mudah atau sukar proses kebolehkerjaan ni? Kita akan ada satu subtopik yang khas atau khusus untuk workability saja. You akan tengok nanti, you akan faham nanti. So yang ni saya akan explain secara surface dahulu. Daripada mixing sampailah consolidated. Itu di proses ni dikira ada kerja-kerja yang melibatkan workmanship dan kesukaran untuk menghandle fresh concrete ni adakah tinggi atau rendah. Kita akan tengok nanti. Okey. Seterusnya kita pergi antara part yang penting lah. Ini adalah antara part yang penting jugalah dalam bancuhan konkrit, iaitu water cement ratio, nisbah di antara air dan juga simen. Yang ni penting sebab ini mengikut design. Nisbah ni mengikut design dan keperluan konkrit tu sendirilah. Okay, the quality of concrete is measured by its strength and durability. Saya dah sentuh tadi, kualiti konkrit ataupun objektif konkrit ialah strength dan juga durability. The principal factor affecting the strength of concrete is the water cement ratio of the mix. Ini adalah faktor utama yang akan mempengaruhi kekuatan dan juga durability satu-satu bancuhan konkrit. Nisbah yang sangat penting lah. Water cement ratio can be defined as the ratio of weight of water with the total weight of cement that has been used in certain of concrete mix. Maksudnya apa? Nisbah berat air dengan nisbah total berat simen. Water cement ratio sama dengan nisbah berat air over total weight of cement. The compressive strength of concrete at a given age and under normal temperature depends primarily on 2 factors, which are the water cement ratio and the degree of compaction. Jadi
Saya dah beritahu sebelum ni, hampir kesemua kerja yang terlibat dalam bancuan konkrit akan efek strength dan juga durability konkrit. Tapi dalam tu pula ada dua perkara yang utama yang akan mempengaruhi secara dengan peratusan yang lebih besar, iaitu nisbah air dan simen ni, dan juga kadar compaction. Yang saya cakap tadi tu, sama ada kurang atau lebih ataupun yang paling optimum. So dua ni akan main peranan yang sangat penting dalam menentukan, dalam menghasilkan strength ataupun durability konkrit yang optimum. Jadi tengok pada graf carta sebelah kanan tu, itu graf compression strength melawan water cement ratio. Jadi paksi Y ialah strength, so makin tinggi makin kuat, dan paksi X adalah nisbah di antara air dan simen. Ke kanan semakin besar, semakin ke kanan semakin besar nisbahnya. So yang dalam tu ialah, yang bukan garis-garis putus adalah dalam tu ialah perkaitan di antara nisbah water cement ratio, compressive strength dan juga degree of compaction. So tiga ni, perkaitan antara tiga ni. Kita tengok pada yang pertama, Okey, yang ni. Yang ni Kita tengok sini water cement ratio tak tinggi. Compressive strength dia pun kalau ikutkan tinggi sini, dan compacted with vibration. Compacted with vibration ni maksudnya menggunakan alat compaction yang khusus untuk bancuan konkrit. Maksudnya baguslah. Okey, tengok pada yang kedua. Yang kedua menggunakan hand compacted. Hand compacted ni bermaksud dia menggunakan alat lain. Menggunakan tangan, menggunakan alat manual. Menggunakan besi ke, stamping, menggunakan kayu ke, ketuk ke dan sebagainya. Dia tak gunakan mesin yang macam atas tadi tu. Okey. Jadi sini dikira sebagai insufficiently compacted concrete. That's why strength dia lebih rendah daripada vibration. Kemudian dia punya nisbah dia pun agak tinggi sedikit daripada yang pertama ni. Okey, kita terus pergi pada yang ketiga. Fully compacted concrete. Ni senang cerita terlebih compact. Terlebih compact dengan water cement yang bukan terlebih lah, maksudnya ngam-ngam, cantik, optimum. Tapi kalau untuk fully compacted concrete ni, kalau awak tengok, semakin rendah water cement ratio, semakin tinggi dia punya strength. So yang ni terbaik lah sebenarnya. Kita compact dengan yang optimum, kadar yang optimum, dengan water cement ratio yang lebih rendah, maksudnya lebih kering. Lebih kering sedikit daripada yang basah. Sebab basah kalau fully compacted dia akan terasing bahan-bahan dia. Dipanggil segregation, akan pergi ke sini. So strength akan makin rendah. Ini perkaitan di antara compressive strength, water cement ratio dan juga kadar compaction ataupun pemadatan. Ini main peranan sangat penting lah. Ini simple carta saja, mudah untuk faham lah. Alright. Okay, concrete containing water enough for hydration only. Jadi dalam design of concrete, kuantiti air yang didesain tu sebenarnya cukup untuk proses hydration. Saya dah explain dalam simen sebelum ni, proses hydration maksudnya proses untuk pengeringan lah, pengerasan lah. Would be very dry and difficult to place and compact. Jadi kalau terlalu kering akan bermasalah kepada workability. Susah kita nak handle dan juga placingkan dia. Dan juga compact dia. Boleh bayangkan kalau benda yang bancuan konkrit yang cair dan juga yang kurang cair. So yang cair ni lebih mudah untuk kita handle. Lebih mudah untuk kita placing dalam formwork. Lebih mudah untuk kita compact. Tapi setiap perbezaan ni dia ada kelebihan dan kekurangan masing-masing. Dan juga cara kerja untuk handle dia masing-masing. Therefore, additional water must be added to make the mix workable enough to be easily placed inside the forms and work around the reinforcement. Dan juga kita kena pastikan kalau konkrit yang kering, design yang terlalu kering, kita sukar untuk placingkan dia dalam formwork dan nak memastikan dia memenuhi ruang-ruang di dalam formwork, dan juga paling utama ialah untuk memenuhi ruang-ruang di antara reinforcement bar, besi penguat di dalam segmen tu sendiri. Kita nak pastikan, senang cerita, nak pastikan bancuhan konkrit tu perlu menutup ke semua besi yang ada di dalam formwork tu dan memenuhi ruang formwork untuk elakkan voids dan juga dan sebagainya lah. Sebab benda ni akan mempengaruhi dia punya strength,
dia punya density dan sebagainya. Alright. However, this additional water should be kept to a minimum. Jadi kalau kat site, kadang-kadang konkrit datang sampai lambat, keras. Bukan keras lah, maksudnya kering. Jadi untuk sebenarnya kita tambah air ni, depends on engineer punya keputusan. Kat site akan ada konsultan ataupun engineer yang akan decide sama ada perlu tambah atau tidak. Sebab bila kita tambah air ni sebenarnya dah kacau kita punya design. Kacau dengan konkrit itu sendiri. Jadi ini akan efek masa depan punya strength dan juga voids. Voids. Sebab air dia akan berlaku proses hydration, dia akan kering. Jadi ruang air ruang di dalam bancuhan konkrit yang diambil oleh air itu hilang. Bila kering dia akan tinggalkan satu lompang voids tu. Ruang kosong yang akan dipenuhi oleh udara. Ini akan weaken the strength of the concrete, akan melemahkan konkrit itu sendiri kalau terlebih air. Kena faham bancuhan air dalam konkrit bila dia berlaku proses hydration dia akan mengering. Jadi ruang yang telah diambil oleh air itu kering akan jadi kosong lah. Akan jadi satu ruang udara. Yang ini akan buat defect kepada bancuhan konkrit tu. Sebab dia density dah kurang and then dah ada lompang udara yang banyak. And then kedua ni akan affect the strength of the konkrit, kekuatan konkrit itu sendiri. Jadi penambahan air yang pertama ialah design kena betul, water cement ratio kena betul, dan juga sekiranya kalau terlalu kering untuk tambah air depends on engineers punya keputusan. Tak boleh sebarang tambah air. Especially kalau struktur yang critical lah, column, beam jadi bahaya. Alright, for proper workability, saya ulang balik tadi yang berkenaan yang extra water tambah sikit nota expression dia. Water occupies space in concrete. Yang ni saya dah explain tadi, dah cakap. As it evaporates, it leaves void. Yang ini pun saya dah beritahu tadi. Therefore, the more they combine water, the more voids there will be in the set concrete and the less will be its density, strength and durability. Ini berkaitan tadi lah yang saya cakap tadi tu. Okay, for proper workability, the water cement ratio varies from 0.4 to 0.6. Ini nisbah dia antara 0.4 ke 0.6. However, maximum strength is derived at water cement ratio equals to 0.4. Untuk keboleh kerjaan yang baik, yang baik 0.4 ke 0.6. Tapi untuk maximum strength biasanya akan lebih rendah lah. Kering sikit lah 0.4. When it is decreased to less than 0.4, there is improper consistency and workability. Jadi kalau kurang daripada 0.4 ni akan membawa masalah kepada dia punya consistency dan juga workability. Terlalu kering, sukar untuk kita konsistenkan dia dan juga untuk keboleh kerjaan kering, untuk kerjakan dia. Nak bancuh dia, nak pressing dia semuanya akan bawa sedikit masalah. Sebab benda yang kering, benda yang agak kering. Of cement and honeycombed structure. Okay, however, concrete compacted by vibrator displays higher strength even up to water cement ratio 0.3. Jadi kalau kita menggunakan compactor by vibrator, alat yang khusus untuk kita compact konkrit, walaupun dengan water cement ratio yang rendah, kita akan dapat strength yang lebih baik. Compacted by vibrator 0.3. Maximum strength nak cantik dapat 0.4. Workability nak bagus 0.4 ke 0.6. Jadi ketiga ni kena tengoklah pada situasi site, situasi struktur yang kita nak buat tu, segmen yang kita nak buat tu, yang mana yang lebih sesuai. Jadi pentingnya design of concrete. That's why bancuan konkrit ini bukan sebarang. Dia ada kira-kira dia, ada carta yang perlu di-refer, ada table yang perlu di-refer, ada formula yang perlu dibuat, yang perlu diselesaikan, ada calculation dia. Baru kita boleh keluarkan nisbah bancuhan konkrit. Depends on keperluan struktur, loadnya macam mana, keadaan tanah situ macam mana, environmental situ macam mana, extreme or not, kering ataupun dekat sungai, dekat laut dan sebagainya. Semuanya ada jenis-jenis konkrit yang berbeza dia punya bancuhan, berbeza dia punya nisbah, berbeza dia punya bahan tambah dan sebagainya. Depends kepada keadaan di mana struktur itu berada dan apakah yang dia akan tanggung. Design of concrete bergantung pada sana dulu. Dia tak boleh sebarang-sebarang bancuh. Okey. Selesai berkenaan intro untuk konkrit. Dah sentuh pertama tadi introduction, and then kita sentuh berkenaan fresh concrete, properties dia.
and then kita sentuh berkenaan water cement ratio. So kita akan berjumpa lagi pada sesi seterusnya. So any questions boleh tanya saya di dalam live nanti. Okay, baik. Selamat belajar. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.